Kalau semua ustaz-ustaz ni pakat jadi pendakwah tuan-tuan, bukan penceramah, penceramah ni dia fikir cik panggil saya, cik nak bagi berapa duit tau. Tu penceramah. Kita lagi ada mentaliti tu, kita susah. Anda selalu kata enta pergilah ceramah dulu, enta dakwah dengan ikhlas. Kalau orang bagi ke enta, ada hak enta untuk enta ambil. Enta tak mau ambil pun tak apa, enta nak ambil pun tak apa, kan? Enta nak ambil, tapi janganlah enta duk fikir aku takut sat pergi pipi dia tak bayar duit ni. Bukan hang awak keluar modal ya elok elok saja. Kalau semua 5 orang 10 orang ustaz bagi kawasan semangat berdakwah, kalau satu ustaz tu ada 2, katalah ambil ada 50 orang lah pengikut dia, 10 orang ustaz ada 500 orang yang dah ikut dan mengaji dengan dia, ramai manusia jadi baik, bergerak umat Islam ini. Ini penting. Tapi oleh kerana kita mentaliti kita, agama ni ada kaitan dengan cari makan. Bila agama kaitan dengan cari makan, kadang-kadang orang telefon kita, Syekh minta pinjam berapa ribu. Syekh ni tak ada nak pinjam apa. Entah duk pergi ceramah banyak, takkan tak ada duit. Dia punya otak, kalau banyak ceramah mesti banyak duit. Kerana ceramah itu cara untuk buat duit. Saya bukan kata masjid bagilah, terutama penceramah pejabat mufti hantar ke masjid-masjid tuan-tuan, bagilah sikit. Kesian kadang-kadang tu ustaz kita ni kadang-kadang tak ada, bagilah. Tapi saya cakap pada mereka, fikirkan dakwah dulu. Bila dia fikirkan duit, dia masalah. Kalau saya kata macam ni, takut dia tak panggil dah lagi. Dia masalah. Dia bercakap tu nak bagi orang setuju, dan bila orang setuju tu, kalau kerana orang setuju tu supaya dia boleh berdakwah lagi pada masa depan, tak apa, bagus. Tapi kalau dia fikir takut nanti bila orang tak setuju, dia pun tak boleh sambung ceramah dia, maka fulus dia pun tak lulus, ini tak bagus. Ini mesti betul. Tuan-tuan yang ada anak-anak yang duduk di mana-mana saja, Mesir ke, Jordan ke, Madinah ke, bila dia balik, tuan-tuan tak boleh payah pesan ilmu kat dia, dia pergi mengambil ilmu dah. Pesan kepada dia tentang ikhlas dan tanggungjawab menanggung bebanan dakwah dan mempertahankan agama. Itu kerja mereka. Hak tu kadang-kadang orang lupa pestua pada dia. Kata aku ni pergi hantar kau bukan nak cari minta supaya kau balik duit dengan mengaji agama. Aku nak supaya engkau mempertahankan agama, membela kitab Al-Quran dan membela As-Sunnah Nabi SAW. Hadirin mukminin sekalian, Nabi ni beri harapan dalam keadaan begitu lemah, orang kena seksa. Nabi bagi harapan kepada Khabbab dan sahabat-sahabat dia, Islam akan menang. Dan kita pun bila bercakap sebagai pendakwah dan tokoh, mesti bagi harapan tentang masa depan Islam yang gemilang. InsyaAllah dakwah kita akan menang. Pemimpin kena cakap macam tu. Jangan duk cakap kita ni kena lanyak lah tuan-tuan, siapa ikut saya kena lanyak. Kita tak boleh. Dia mesti cakap tinggi sikit, Islam akan menang insyaAllah. Masa depan ini untuk Islam insyaAllah. Nabi SAW, sahabat cerita dalam hadis Al-Bara' bin Azif, dia kata bila Nabi SAW perintahkan kami korek khandak. Khandak ni apa tuan-tuan? Parit. Nabi ambil idea ni daripada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni orang Parsi. Bila dia tengok pasukan Quraisy berpakat, banyak kumpulan mai, tentera gabungan nak lawan, tak terdaya. Jadi Salman cadangkan satu strategi, iaitu korek parit. Bila korek parit, parit tu sekarang patutnya ada sampai sekarang, tapi telah dikambus sebahagiannya. Pasal apa kambus? Sebagai orang, hak tu yang orang marah kat Muhammad bin Abdul Wahab dengan Arab Saudi. Pasal apa kambus?
Kambus ni sebabnya ada setengah manusia bukan dia nak kenang sejarah parit tu, dia duk pi bayar nazar kat parit tu. Tulis kertas, balin pi kat parit tu, wai parit bagilah apa hajat aku, anak aku apa nak menikah. Dia rasa tempat tu tempat bayar hajat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, imam yang mulia. Cuba tuan-tuan pergi tengok kubur dia di Mesir. Penuh atas kubur dia tu berbagai kertas duit yang mana orang tulis hajat campak masuk dalam kubur dia, kononnya akan ditunaikan oleh Imam Syafi'i. Imam tak salah macam Nabi Isa, dia tak salah. Yang salah ialah orang-orang syirik yang duduk di atas muka bumi. Inilah jadi apabila manusia ini terlalu ekstrim, dia lebih. Sebab tu Nabi larang, la tatruni kama atartin nasara, jangan kamu lebih-lebih kepada aku macam mana orang-orang Nasara lebih kepada Isa bin Maryam, kepada Isa bin Maryam. Walakin qulu abdullahi wa rasulih wa rasuluhu, katakanlah aku ni hamba Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan, kalaulah masjid Nabi tu tak dikawal oleh orang-orang yang tuan-tuan tengok duk kawal tu, jadi apa? Tak tahulah. Mari daripada India, ambil kain serban dia, tenyih di dinding masjid tu. Berkat dia kata. Barakah. Dinding masjid tu baru buat dia, bukan zaman Nabi dinding tu. Zaman Nabi ni lepas tamar dengan batang kurma, mana ada dah dengan tanah zaman Nabi. Pergi jumpa kubur Nabi ni, kalau biar mesti pakai terpa. Tengok di India, dekat dengan Nizamuddin, setengah orang nak sebut tu, dekat dengan markas jamaah yang pergi Nizamuddin, dekat, berdekatan dengan itu, ada kubur yang orang sembah. Saban hari ratusan manusia masuk sembah.